Dekat ending SmackDown minggu ni, kita ada dengar yang Roman cakap kalau dia kalah dengan John Cena dekat SummerSlam besok, dia akan keluar daripada WWE. Roman masuk AEW, confirm. Tiba. Video kali ni aku tak nak cerita pasal SmackDown, tapi kalau korang nak tahu apa yang aku rasa pasal SmackDown minggu ni, make sure korang follow Twitter aku, @hazwanshah_. IG aku pun boleh, @hazwan_shah. Untuk Raw, SmackDown, NXT, AEW Dynamite, Rampage, kalau tak ada benda best, kalau aku tak buat video, aku akan buat super short review dekat Twitter dan juga Instagram aku. Twitter tahan sampai bila-bila lah, tapi Instagram, IG story tahan 24 jam je. So make sure korang follow Twitter dan Instagram aku. By the time video ni dah up, super short review untuk SmackDown dekat Twitter aku pun dah up. Dan kalau korang nak menang giveaway daripada Hazwan Shah Wrestling dan juga Abang Wrestling, make sure korang tengok video yang keluar dekat atas ni. So guys, CM Punk is all elite. Kalau nak ikutkan, aku plan nak sembang pasal CM Punk ni sekali dengan review SummerSlam yang aku nak up esok ataupun lusa. Tapi bila dah tengok CM Punk punya debut dekat AEW Rampage ni, moment tu macam too good untuk tak buat video kan. Dia macam kena buat video khas untuk CM Punk sahaja. Senang cerita, kalau tak buat kira berdosa lah. Walaupun nama CM Punk ni tak besar macam Hulk Hogan, tak besar macam Stone Cold, The Rock, Undertaker, John Cena, tak boleh deny ramai gila yang minat CM Punk. Dan tak boleh deny CM Punk bagi kita beberapa momen yang kita rasa macam best tengok dekat WWE. Dan tak boleh lupa dia punya pipe bomb. Pipe bomb. Walaupun benda tu mungkin worst moment untuk WWE sendiri, tapi untuk kita sebagai peminat WWE, peminat pro wrestling, itu one of the best moment yang pernah berlaku dalam WWE. Dia macam jadi wakil kita lah kan. Itulah kita punya wakil rakyat yang sebenar. Tiba. Sebelum aku tengok AEW Rampage, di MIG aku dah penuh dah. So aku dah boleh agak lah apa yang berlaku kan. Memang even tak penuh pun, kita semua sebenarnya dah tahu dah. Sebab rumours yang CM Punk akan buat return dekat show Rampage minggu ni memang dah bersepah memang dah merata dah. Semua orang macam dah boleh tahu, dah boleh agak. So aku pun start lah tonton AEW Rampage. Bila dah ada pyro semua meletup-letup, lepas tu crowd time tu diorang macam bela saka. Semangat diorang lain macam guys. Diorang sorak nama CM Punk kuat-kuat. Memang gila babeng aku cakap kan. Lepas tu aku tak expect pun CM Punk akan open the show tau. Sebab kalau nak buat CM Punk open the show, better dekat first episode Rampage. Lagi ikonik benda tu. So itu apa yang aku fikir lah. So aku fikir mungkin CM Punk akan muncul dekat main event. Tapi tak. Tiba-tiba lagu The Cut of Personality dimainkan. Berapa banyak Tony Han nak kena bayar CM Punk, berapa banyak Tony Han nak kena bayar license untuk lagu tu kan. Bila lagu CM Punk dah dimainkan, crowd memang gila-gila sorak. Orang melompat-lompat. Aku time tu tak nampak lagi CM Punk. CM Punk bukan favourite superstar aku pun. Bulu roma aku meremang. Serius meremang. Rasa macam tengok Edge buat comeback dekat Royal Rumble 2020 kan, Royal Rumble tahun lepas. Tapi tak sama sangat lah, sebab Edge memang aku punya favourite superstar. Dan CM Punk lagi predictable. CM Punk lagi dah boleh agak tau. Edge tu macam rumours je kan, tak tahu betul, tak tahu betul ke tak. So Edge tu bagi aku lagi win lah, sebab favourite superstar kan. And then lagi tak predictable macam aku cakap tadi. So tapi still CM Punk punya ni memang goosebump bay. Memang bulu roma aku time tu naik. Bila dia keluar, time tu rasa sebab tu dah ada. Rasa sebab tu dah sampai. Sebab walaupun dia bukan favourite superstar aku tak pernah benci dia. Aku tak pernah rasa dia boring. Aku suka apa yang dia buat dulu masa dia kat WWE. Bagi aku benda yang dia buat semua memang shock memang best tengok kan. So dah lama tak nampak dia, rasa rindu tu memang ada lah. Tu yang datang sebab tu kan. So bila dia keluar dah rasa sebab. Lepas tu dia duduk kejap dekat stage tu pun dah rasa macam ini mimpi ke? Ini mimpi ke kita tengok CM Punk ni?
Lepas tu dia jalan menuju ke gelanggang, pergi peluk orang kiri kanan. Weh, crowd Chicago ni betul-betul sayang si Empang lah. Seriously, hometown hero. Ada yang sampai menangis, mengalirkan air mata. Ada satu momen tu aku rasa macam, weh, si Empang ni tak deserve betul momen macam ni. 7 tahun orang duk chant nama dia, dah tahun ke-7 baru dia nak muncul. Sekarang baru nak ingat peminat. Tapi lepas tu dia cerita, dia share dia punya perasaan dia kan, apa yang dia rasa, yang effect dia physically, mentally, spiritually tu semua. Aku judge dia awal sangat. Si Empang sekarang ni aku harap dia betul-betul appreciate aura yang dia dapat malam ni, dan hopefully dia tak tinggalkan kita lagi. So cerita pula pasal dia punya next plan dalam AEW. Dia akan muncul dekat AEW Dynamite lepas ni, dan dia akan berlawan dekat AEW All Out. Dia akan lawan dengan Darby Allin. Kalau tanya aku, adakah Darby Allin tu nama yang sesuai untuk jadi opponent pertama dia? To be honest, aku rasa aku ada nama lain yang mungkin aku lebih prefer kot. Tapi aku tak fikir pun siapa yang, aku tak study pun siapa yang lagi sesuai. Senang cerita lah kan. Tapi the point is kat sini bukan siapa yang dia lawan untuk dia punya first moment lah. Lepas 7 tahun dia buat comeback, bye. Itu momen yang paling penting. Dia sendiri dah explain dia punya niat datang ke AEW ni nak tolong bakat yang lebih muda. Dan tak boleh deny, antara bakat-bakat muda yang ada kat AEW ni, Darby Allin is one of the best young talent yang AEW ada. So go for it lah. Dan dalam masa yang sama aku yakin kita tak akan kecewa tengok perlawanan si Empang dengan Darby Allin nanti. Sebab takkan dia orang nak buat match yang bosan kan. Si Empang punya first match after 7 years kot. Satu benda yang aku belajar lah dekat promo si Empang ni kan, kita dah patut pandang AEW ni sebagai memang professional wrestling punya promotion. WWE is sports entertainment kan. Dia kata dia tinggalkan professional wrestling bila dia dekat ROH, Ring of Honor, dan dia datang balik bila dia dekat AEW. So point dia kat sini, WWE is not professional wrestling, sports entertainment lah. Dan dekat sini dalam banyak-banyak DM IG aku adalah 3-4 DM yang duk kata macam sedih dia tak buat comeback dekat WWE. Macam Vince McMahon confirm sedih si Empang kat sana kan. Seriously, aku rasa WWE mungkin tak kisah pun kan. Mungkin dia risau macam AEW ni boleh naik dan saing-saingan dia orang, tipulah kalau dia orang tak risau benda tu kan. Pasal tu ada beberapa superstar yang dia orang betul-betul nak simpan tu, dia orang nak make sure superstar tu tak pergi ke AEW. Tapi tengoklah, ada banyak je superstar yang dia orang lepaskan, lepas tu superstar tu pergi ke AEW. Tipulah kalau WWE tak nampak benda ni sebelum dia orang lepaskan superstar tu. Dan even Vince McMahon sendiri pernah bergurau ke perli AEW ke, aku pun tak tahu. Tapi dia kata kalau AEW nak lagi superstar, dia boleh hantar. Maksudnya dia boleh lepaskan orang lagi kan. So kat sini aku boleh nampak yang mungkin WWE tak kisah pun, mungkin Vince McMahon tak kisah pun si Empang buat debut dekat AEW. Dan aku pun pernah share lah dekat Instagram aku yang pasal wrestling, berita WWE 2.0. Kat situ aku post segala berita news ke apa pasal wrestling WWE ke AEW. Tak follow lagi, make sure korang follow. Aku ada post yang ada berita yang bagi tahu WWE sendiri tak berminat nak bekerjasama dengan si Empang. Orang dekat WWE tu sendiri tak berkenan dengan karakter si Empang ataupun Phil Brooks ni dari segi real life lah. So dari segi nak bekerjasama tu, diorang mungkin tak sekufu, diorang memang tak boleh go kan, tak boleh nak ngam. So better si Empang pergi kerja kat tempat lain. So sekarang ni tak payah fikir si Empang dengan WWE in the future untuk Hall of Fame ke apa ke, kita tak tahu. Kalau Vince McMahon dah, yelah, kita tengok banyak je superstar yang WWE dah macam buat baik balik, lepas tu mereka ni diangkat ke Hall of Fame. So mungkin kita akan nampak benda tu. Aku tak meragui benda tu akan berlaku. Aku rasa akan je berlaku. Kesimpulan kat sini, Tony Khan masuk. Kita tengok nanti Daniel Bryan, Bray Wyatt, Braun Strowman, Adam Cole, Pete Dunne, adakah diorang pun akan join AEW? So far now, macam aku pernah cakap dalam video yang lepas, aku makin lama aku makin keen on AEW punya products. Lagi-lagi lepas apa yang WWE dah pergi buat dengan NXT sekarang ni. Tapi still NXT minggu ni best. So tak nampak lagi lah NXT akan ke arah yang boring kan. So harapnya NXT akan terus kekal best, AEW akan terus kekal best, dan harapnya WWE Raw bolehlah best lepas ni. Dan Smackdown aku okey lah. Aku rasa shock je tengok Smackdown. Aku just suka vibe
the culture, the respect, the appreciation yang AEW buat untuk superstar dia orang. Dan dalam masa yang sama nampak AEW ni cuba ataupun lebih mendengar apa yang fans nak compare dengan WWE. So itulah, harap CM Punk pergi ke AEW ni boleh bagi semangat untuk WWE ni jadi lebih better pada masa yang akan datang kan. Cuba korang komen dekat ruangan komen kat bawah, adakah korang rasa CM Punk buat debut dekat AEW ni menandakan satu era baru untuk AEW dan juga industri professional wrestling itu sendiri. So itu saja untuk video kali ni guys. Kita jumpa dekat review SummerSlam besok. Dan tolonglah layan video kiri dan kanan ni. Kalau tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng, share butang subscribe. Bye motherfucker.